Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas suara saya? Khabar? Ah, Alhamdulillah dengar. okey, okey. Jadi insya-Allah pada semua segmen Sembang Buku, petang ni kita bersama dengan salah seorang penulis buku Relax lah. Tuan kita Zulkifli Cik Noh, insya-Allah. Jadi dalam buku ni ikut tajuk yang beliau tulis, Air Mata Hijaiyah. Betul tuan? Betul. Tapi sebelum kita nak sembang pasal buku ni, kita nak mengenali dululah Tuan Zul sebab rasa ni first time Tuan Zul kita live. Betul. Ini first time. Kenal tak cinta lah insya-Allah. Jadi untuk tak membuang masa, saya nak serahkan pada Tuan Zul, boleh ceritakan pada kami, khususnya pada para pendengar kita, penonton kita. Sebab saya bagi hint sikit lah, Tuan Zul ni kalau Tuan Puan tak tahu, ni bomber ni. Abang bomber kita ni. Ya, betul. Jadi berjaya frontliner sibuk di Medan orang cakap, tapi memilih untuk cakap part time lah, orang cakap menjadi penulis sambilan. Jadi macam mana seorang bomber boleh jadi seorang penulis buku ni? Bagi saya ini yang kompilasi. Nanti minggu depan kot insya-Allah kita akan sembang buku solo beliau. Buku solo. Ni saya ambil. Ni dah. Ini nanti. Yes. Ini episod akan datang. So sebelum kita sembang buku ni, kita sembang buku ni dulu. Macam mana Tuan Zul? Boleh kita sebut sikit latar belakang dan boleh menjadi penulis. Bismillah Tuan. Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih Cik Amir daripada Galeri Ilmu. Terima kasih Galeri Ilmu kerana bagi peluang untuk saya bersua muka di live IG pada hari ini. Salam Jumaat penuh barakah. Alhamdulillah. So, nama saya Zulkifli bin Cik Noh, penguasa kanan Bomber 2. Sekarang bertugas di Akademi Bomber Wakaf Tapai Terengganu. So, jadi cikgu bomber lah sekarang ni. Alhamdulillah dah 10 tahun dalam kerjaya bomber. Dan di samping saya jadi bomber, jadi jurulatih kepada anggota bomber kita. Selain itu saya juga menjadi seorang guru Quran. Seorang guru Quran, seorang penulis, dan beberapa part time yang lain lah. So biasalah kita hidup masa kita muda ni lah kita nak aktif. Kita buat banyak perkara supaya kita memaknai hidup kita. Supaya bila dah dewasa, bila dah tua nanti, so kita ada banyak kenangan untuk kita kenang. Itulah. Baik. So macam mana saya boleh bukan terjebak lah kan, ditakdirkan menjadi seorang penulis. So pada tahun 2018 saya mengikuti kursus ataupun seminar penulisan mega Bondenor. So di Bangi kalau tak silap masa tu. So bermula di situlah saya menulis buku yang pertama, itu buku Jalan Pulangku, antologi. Dan sementara buku tu siap, balik saja daripada seminar tersebut, saya mula menulis buku Abang Bomber Sayang Kamu, buku solo pertama saya. Ya, itu bukunya. Dan Alhamdulillah, hasil daripada buku tersebut, Bondono melihat saya agak bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku, menjadi penulis. Jadi Bondono menyerap saya masuk ke Akademi Bondono. So bermula dengan menjadi seorang perantis di situ. Kemudian 6 bulan seterusnya saya diserap macam dinaikkan pangkat sedikit lah menjadi mentor. Menjadi mentor di Akademi Bondono. Jadi banyaklah aktiviti yang kita buat sepanjang berada dalam Akademi Bondono. Antaranya adalah bengkel menyunting karya. So hasil daripada bengkel menyunting karya yang pertama yang saya hadir, maka kita berjaya untuk keluarkan buku ini, buku antologi Relax lah. Itulah sejarah ataupun perjalanan hingga lahir buku ini. Okey Tuan, tadi cerita pasal penulis tu tak clear lagi tu. Orang cakap memang cita-cita asal sebenarnya jadi bomber ke, guru Quran ke, penulis ke, apa ke, masa kecil dulu lah kalau ingat. Masa cikgu tanya dah besar nak jadi apa? So masa tu cita-cita nak jadi doktor asalnya.
So bila saya sekolah menengah agama Arab. So kita belajar agama lah, sehingga PMR alhamdulillah dapat keputusan yang agak baik. So hasil daripada cadangan daripada adik-beradik semua sekali, kita pindah masuk ke sekolah SMKA. So SMKA Falahiyah masa tu di Kelantan. So bila dapat result SPM, so kita sambung ke matrikulasi. So masa tu lah cita-cita nak jadi doktor tu mula wujud lah. Kan, so pergi ambil lah sains hayat. So kita pun tak tahu kan perjalanan hidup kita, Allah SWT takdirkan, lorongkan kita punya perjalanan rezeki kita ni. Dan akhirnya habis matrikulasi sambung di UMT, Universiti Malaysia Terengganu, dalam sains marine. So dah lari lah daripada doktor tadi tu. Maka kita punya pemikiran kita dah bercambah, dah rupanya banyak lagi bidang yang lebih sesuai dengan jiwa kita kan. So saya suka marine, dan wallahualam macam mana Allah SWT lorongkan saya masuk jadi bomber kan. Alhamdulillah. Rupanya di bomber ni yalah, ramai orang melihat bomber ni kerja dia di operasi lah kan. Rupanya nak sempurna satu operasi tersebut, rupanya di belakang tu banyak sektor yang support dia. Salah satunya adalah latihan lah. Di latihan. So Akademi Bomber sebenarnya melahirkan, kita tengok bomber yang sekarang ni bertugas di lapangan, itu adalah hasil daripada lahir di Akademi Bomber. So antara kita, selain daripada ilmu bomber, ilmu kebombaan, antaranya juga adalah ilmu kerohanian kita terapkan juga untuk kita pastikan mereka ni berintegriti dan ada jati diri yang baik, punya keberanian, punya semangat untuk berjihad, semangat untuk mati. Sebenarnya bomber ni dia kena ada satu sikap semangat untuk mati demi orang lain. Begitu. Jadi nak lahirkan perkara tersebut perlu pada jiwa yang kuat, perlu pada akidah yang mantap, perlu pada kefahaman yang jelas. So barulah saya nampak, mungkin Allah SWT campakkan saya dalam bomber ni, mungkin itu tujuannya. Kita nak bantu lahirkan anggota bomber ni, selain pada punya skill dalam bomber, kebombaan, mereka juga ada background dari sudut dalaman yang kuat, insyaAllah. So saya bantu mereka dari sudut itulah di sini. Yang penulis tu macam mana pula? Dari penulis tu, macam mana tuan boleh jumpa Bondono tu? Siapa jumpa siapa tu? Ada kawan recommend ke, tuan sendiri cari ke? Macam mana titik perjalanan menjadi penulis tu tadi? Ya, sebenarnya seorang senior saya masa Falahiyah tu, nama dia Ustaz Kushairi. Ustaz Kushairi ni penulis Mr. Mama. Itu senior saya dekat Falahiyah lah. So bila saya jumpa dia di Negeri Sembilan, masa tu saya bertugas di Negeri Sembilan, saya dapat tahu dia masa tu dah join dengan Akademi Bondenor. So masa tu saya menanam cita-cita lah, rasa alangkah bagusnya kalau saya boleh masuk juga Akademi Bondenor. Sebab minat menulis sudah ada. Masa tu saya dah mula menulis dekat Facebook, dan sebelum tu masa belajar pun saya dah mula berjinak dengan blogger, zaman-zaman blogger tu kan. So kita dah mula menulis sebenarnya. Cuma kita tak tahu hala tuju dekat mana kita boleh menulis secara lebih teratur lah. So bila jumpa dengan Bondenor, di situlah kita ditunjukkan cara yang betul untuk menjadi seorang penulis. Senang cakap nak 1000 daya lah. Walaupun bomber ke, polis ke, apa-apalah. Tapi nak jadi penulis ke, kena ada usaha. Dan inilah antara hasil yang Tuan Zul dah terbitkan bersama kami. Jadi kita nak tahu pasal relax lah ni Tuan. Sebab untuk pembaca mungkin diorang tak tahu. Buku ni dah ada 3 kan? Trilogi, betul Tuan? Yang betul, relax lah ni betul. Cayok dengan dia ada Cayok, dan juga satu lagi adalah ni yang Tabayun tu, Check It Out. Check It Out. Yes, dia 3 beradik. Betul. So untuk buku relax lah ni, dia berkenaan apa ni? Tema secara umum dia pasal apa ni? Sebab kita tahu bila sebab motivasi terlalu banyak dekat pasaran, berlambak orang cakap. Betul. Tapi untuk relax lah ni, apa dia punya orang cakap USP dia lah, kelainan dia lah, selain warna oranye ni kan, dari jauh nampak dia. Dia apa dia punya keunikan buku relax lah ni yang tim buku ni boleh sampaikan pada kami?
Okey. Sebenarnya buku Relax lah ni pertama dia ditulis oleh memang penulis lah. Maksudnya bukan ada setengah antologi ni ditulis oleh orang yang daripada kosong baru nak berjaya nak jadi penulis. Tapi untuk Relax lah ni memang yang hadir bengkel menyunting karya. Maksudnya yang telah dilatih untuk menjadi seorang editor. Maksudnya nak jadi editor ni sudah tentulah kena jadi penulis dulu. Kan? Jadi pertama bila ditulis oleh penulis bermaksud mereka ni dah ada pengalaman menulis. Yang kedua, mereka dilatih untuk menjadi editor. Bermaksud penulisan mereka ni sudah mengikut format yang betul, dia sudah tahu bahasanya. Maksudnya kita di situlah kekuatannya dan tapi yang specialnya adalah sebenarnya buku Bonda Nur ni kita memang dilatih dan dianjurkan supaya tulis kisah benar tentang diri masing-masing, kan? Dan temanya pula adalah tema tentang bila kita diuji, macam-macam ujian. Kalau dalam buku ni ada 55 bentuk ujian yang dilalui oleh penulis, sebab ada 55 penulis. Jadi mereka semua penulis ni akan tulis kisah mereka dan bagaimana mereka boleh nak bagi tahu kepada pembaca bahawa apa saja masalah sebenarnya jangan menggelabah. Jangan menggelabah sebab akhirnya insya-Allah kita akan ditunjukkan jalan keluarnya. Sama ada tempoh masa tu panjang atau pendek lah. Okey, maksudnya begini. Maksudnya setiap masalah sebenarnya bukan Tuhan nak menzalimi kita, kan? Sebenarnya Tuhan nak uji kita supaya kita dapat menjadi lebih matang, menjadi orang yang selepas ini kita mampu untuk membimbing orang lain pula, untuk menghadapi ujian-ujian hidup ni. Okey, jadi antaranya adalah yang ditulis dalam buku ni lah. Okey, jadinya memanglah kita tak menafikan bahawa dan dalam buku ini pun kita tak adalah letakkan bagi tahu bahawa ujian ni kita jangan sedih tentang ujian, atau jangan rasa lemah dengan ujian. Bukan. Sebab fitrah manusia bila diuji dia akan terduduk. Itu fitrah. Dan kita juga dibenarkan untuk menangisi ataupun merasa sedih. Itu fitrah manusia. Maksudnya buku ni dia meraihkan benda tu. Meraihkan sifat fitrah manusia tu. Kan ada setengah buku ni dia terus menafikan. Dia terus blame. Kenapa jangan bersedih, kan? Jangan sedih kalau tak boleh. Maknanya kalau kena ujian tu terus bangkit apa semua, kan? Tak, sebenarnya kita dibenarkan untuk menikmati rasa sedih tu, menikmati rasa jatuh tu. Tetapi jangan berlama-lamaan. Jangan layan sangat perasaan tu dan buat sesuatu untuk bangkit semula. Relax. Maknanya ambil masa untuk bertenang, nikmati. Dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sadamatul ula. Pukulan pertama ujian tu. Kan? Pukulan pertama. Sebagai Nabi SAW bila diuji dengan kematian anak baginda, kan? Dan baginda mengalirkan air mata. Bila sahabat-sahabat tanya, adakah soalan macam inilah soalannya, adakah baginda ni tak menerima takdir kematian? Lalu baginda kata mafhumnya kita tak salah untuk kita merasai rasa sedih tu sebagai manusia, kan? Melayan fitrah kita tu. Tetapi kita tak adalah sampai peringkat memukul-mukul, jadi haram pula memukul-mukul diri, menunjukkan rasa tak boleh terima takdir, tak boleh. Jadi begitu. Jadi istimewanya buku ni, kita tidak menafikan fitrah kejadian kita bersedih bila diuji dan sebagainya, tetapi kita nak supaya pembaca dia boleh realize. Contoh, saya ambil satu contoh selain daripada cerita saya ni, ada satu contoh buku cerita tentang arwah Haji Abdullah yang baru meninggal dunia seminggu yang lalu. Penulis buku ini, kalau tuan boleh buka muka surat berapa ya, Haji Abdullah ni, dia menulis tentang kisahnya, konfliknya. Dia terlalu sibuk sebagai konsultan image consultant, sehingga dia terabai anak dia. Dia tak sempat nak tengok. Ya, betul. 277. Ya. So sehingga kan anak dia ni guru disiplin panggil ke sekolah sebab bermasalah lah. Maksudnya rupanya anak dia dibuli, kan? Anak dibuli. Dia ni kalau nampak anak dia sedih sebagainya, dibelikan mainan sebab dia dari sudut kewangan tak ada masalah, kan? Tapi dia sibuk. Okey, jadi
bila begitu sampai satu peringkat bila balik daripada jumpa cikgu kaunseling tersebut, bila nekat untuk berhenti bekerja dan tumpu memberi sepenuh perhatian kepada anak dia. Dia pindahkan sekolah anak dia dan dia bantu anak dia untuk bangkit semula, dan akhirnya anak dia berjaya, kan? Berjaya untuk keluar daripada kemelut tu. Jadi antara contoh, ada ramai rupanya di luar sana, ramai ibu bapa yang berhadapan dengan konflik ini. Anak bermasalah di sekolah, anak jadi rebel, jadi memberontak dan sebagainya. Jadi kita nak bagi tahu sebagai ibu bapa ni, jangan berkeluh kesah, jangan rasa putus asa. Sebab ada ramai ibu bapa di luar sana yang berjaya menghadapinya. So kalau anak kita macam tu, relax. Itu bukan suatu malapetaka dalam hidup kita. So ada cara penyelesaiannya. Itu maksud dia. Okey. Itu kita punya mukadimah lah pada tuan-puan. Kita baru nak masuk pada kisah Tuan Zul dalam ni. Air Mata Hijaiyah. Saya bila baca Hijaiyah ni terus ingat lagu lah. Huruf-huruf Hijaiyah. Ini cerita pasal Iqra ke kan? Bila baca betul lah. Dia ringkas je. Tuan Zul tulis dalam 4-5 muka surat macam tu. Jadi ini kisah benar. So kita nak dengar daripada Tuan Zul, macam mana orang cakap seorang guru Quran, asalnya kalau ikut ni tak dinyatakan umur, tapi kalau boleh kongsilah umur berapa ni belajar Quran ni? Macam dah besar je rasanya ni. Okey. Ini saya mula belajar Quran ni darjah 1, darjah 2 sehinggalah darjah 6 macam itulah yang peristiwa ni. Kan? So saya ni cucu guru Quran. So atuk saya ni guru Quran. Kan? Tapi saya abang atas pada saya ni semua belajar dengan atuk lah. So bila dah sampai peringkat saya ni, atuk dah tak larat dan dah berhenti dah mengajar Quran, dah uzur. Jadi saya belajar dengan mak saya lah. Secara mak saya ni masa tu buat kuih. So petang lepas pada maghrib tu dia buat pulut panggang. So masa tu dia sambil-sambil dia bungkus pulut kan. Sebelum subuh dia akan panggang lah. So lepas maghrib tu dia bungkus pulut. So sambil-sambil dia bungkus pulut tu, saya akan bawa Quran, duduk depan dia. So saya akan belajar mengaji. So bila kita belajar mengaji dengan mak ni, dia guna kaedah biasalah. Kaedah dia baca saya ikut, dia baca saya ikut macam tu lah. Tapi saya ni memang sukar untuk sebut huruf. Sukar. Huruf hijaiyah ni sukar untuk disebut. So memang saya rasa sedih lah sebab abang-abang kita dengar masa kita kecil-kecil tu, sebelum kita belajar mengaji tu, mereka seronok belajar dengan guru, dengan atuk saya ni kan. So dia pergi ramai-ramai belajar Quran, balik ramai-ramai. So saya agak cemburu di situ. Dan saya walaupun saya susah nak sebut huruf sekali, tapi saya stay juga setiap malam. Hampir setengah jam ke sejam saya baca Quran dengan mak saya tu. Belajar. Tapi setiap hari, setiap malam lepas pada baca Quran tu, saya akan masuk ke bilik dan saya akan menangis. Sehingga basah mushaf saya tu, Quran saya tu. Sebab saya mengenangkan susahnya nak baca Quran ni. Susah nak baca Quran. Rupa-rupanya Allah SWT nak takdirkan bahawa bila saya dah besar, bila saya dah berkejaya, dan sekarang ni bila jadi guru Quran, rupanya kita jumpa ramai orang yang nak baca Quran tapi susah nak baca, susah nak sebut, dan ramai juga yang fed up. Bila pergi belajar Quran, ramai-ramai orang lain boleh baca dengan baik, sebab kadang-kadang sebaya kan, dia tak dapat baca dengan baik. Akhirnya guru Quran kadang-kadang yang tak ni, dia perli dan sebagainya, kawan-kawan yang lain perli dan sebagainya, akhirnya dia tarik diri kan. Dan ramai yang tak dapat baca Quran sebab tu kan. Jadi hikmah daripada saya tak boleh baca Quran dulu, saya fikir mungkin Allah SWT nak ajar pada saya supaya saya lebih berempati, saya lebih memahami betapa orang yang suka baca memanglah anak-anak murid saya ni, alhamdulillah sekarang ni ada lebih kurang 30 orang, ada yang boleh baca Quran dengan baik dan ada yang susah nak sebut kan, susah nak sebut. Jadi bila susah nak sebut ni, kita kadang-kadang bila sebagai guru Quran ni, kadang-kadang kita ni bila ajar sekali tak boleh sebut, ajar 2 kali tak boleh sebut, datang minggu depan tak boleh sebut lagi, kita akan mula hot tempered. Jadi bila kita nak rasa macam tu, saya terkenang balik peristiwa saya dulu. Rupanya aku dulu pun susah juga. Susah juga nak baca Quran. Tapi insya-Allah satu hari nanti mungkin dia lebih baik
daripada yang lain ni. Kan? Minggu kita sekarang ni, kenapa? Kita dulu susah. Dan hari ni kita boleh jadi guru Quran. Maksudnya kita boleh letak dalam kepala kita ni, bila anak murid kita ataupun anak kita ajar anak-anak kita kan, susahnya nak sebut, susahnya nak baca. Kita jangan pandang rendah pada dia. InsyaAllah, kalau Allah SWT izin, mungkin satu hari nanti dia lebih baik daripada kita. Dia sudah baca Quran, mungkin jadi qari dan sebagainya. Kita tak tahu. Kan? Jadi teruskan mengajar, teruskan bagi komitmen sepenuhnya untuk ajar mereka. Cari jalan-jalan, cari cara kreatif untuk ajar dia. Kan? Macam saya pergi kursus Haroki. Kursus Haroki ni kaedah belajar menari, kaedah menari. Maksudnya untuk ajar anak-anak, untuk ajar kanak-kanak mengaji. Contoh kita kata nak baca huruf mat contoh kan. Ada tarian cacing, ada tarian buka pintu, macam-macam. Kan? Tarian silang dan sebagainya. So bila ada pergerakan-pergerakan ni, yang lemah sikit ni, sebab kita belajar NLP, dia kata gaya belajar ni ada 3 contohnya. Ada yang belajar melalui visual, kan? Kita boleh tunjuk dekat papan putih ataupun tunjuk suruh dia baca dekat Iqra dan sebagainya. Ada yang auditory, kita kena sebut, dia dengar. Kan? Dan ada juga yang kinestetik, yang kita kena ajar dia, dan dia banyak belajar melalui pergerakan. So bila kita fokus ataupun kita berlaku adil lah dengan ketiga-tiga ni, maknanya yang mungkin yang ada seorang ni dia susah kalau kita ajar dengan mulut saja. So kita buat dia banyak pergerakan, so dia lebih mudah untuk belajar, macam gitu. So itu antara hikmah yang saya dapat faham. Hikmah kenapa Allah SWT bagi saya dulu susah untuk baca Quran. Untuk kita lambat hot tempered lah bila kita berdepan dengan anak murid kita yang agak lemah. So ada juga anak murid kita ni yang dah dewasa pun ada juga baru belajar Iqra. So kadang-kadang kalau kita jenis tak sabar, kita rosak hati kita sebab kita rasa kita banyak memandang hina atau memandang rendah pada dia. Apalah susah kan, benda lagu boleh sebut, kan, Quran pun yang sebut. Jadi hati kita ni akan rosak dekat situ. So bila kita mengenangkan kisah dulu kita dulu, kita akan rasa lebih tabahlah untuk mengajar dia. InsyaAllah kita optimis. InsyaAllah satu hari nanti dia boleh. Macam gitu insyaAllah. Jadi macam tuan di Bomba kan, orang cakap guru Quran pada student dewasa lah, kita boleh cakap kan. Betul tak? Jadi untuk orang-orang yang dah besar ni kan, memang pengalaman tuan 10 tahun kan, dan bila mengajar Quran pada pelatih bomba lah kita panggil kan. Betul. Jadi mereka ni kalau ikut pengalaman tuan, memang ini kita kalau boleh nak kongsi pengalaman lah. Kebanyakan diorang ni majoriti pandai ke tak pandai ke macam mana dengan situasi semasa tuan tengok? Diorang ni boleh boleh baca ke tak? Okay. So biasanya bila diorang lapor diri biasanya dalam 700 orang kan. Bila dalam 700 orang ni, bila kita buat survey, sebab peringkat permulaan dalam seminggu pertama kita akan buat ujian lah. Kita nak tengok berapa persen yang boleh baca, persen yang tak boleh baca. So puratanya biasanya yang boleh yang boleh baca Quran dengan baik 20% biasanya. 20%. Yang merangkak-rangkak ni ada lebih kurang dalam 45%. Biasa gitu. So selebihnya adalah yang langsung tak kenal huruf. Ataupun kalau Iqra ni baru Iqra 1. Macam gitu. So lebih kurang dalam 20% ataupun 15% begitu. So yang inilah yang menjadi bagi saya saham akhirat kita lah. So sebab bila mereka berada di sini lebih kurang dalam 6 bulan. So kita akan pastikan sebelum mereka melangkah keluar, mereka boleh baca Quran. So bila last tu, bila mereka tamat latihan tu, bila mereka boleh baca Quran, tu antara nikmat yang paling besar. Kita rasa wah seronoknya ya Allah kan. Mereka masuk dulu tak kenal huruf, mereka keluar ni boleh baca Quran. Itu antara keseronokan lah bila kita dapat. Itu. Dia kalau ialah sebab mungkin juga rezeki tuan dan saya lah, kita alhamdulillah dibesarkan dengan keluarga yang memang background orang cakap mementingkan Quran. Jadi macam 20% tadi kan tuan, ialah bila benda tu datang, saya dengar ni, bagi saya peribadi, saya rasa macam sedih lah. Bagi saya macam umur dah besar tapi tak boleh baca kan. Tapi macam benda ni, dia kalau, ialah tuan mesti tanya, kenapa? Mesti tahu sebab. Jadi kalau boleh dikongsikan, apa punca dia orang ni tak boleh baca Quran tuan sebenarnya? Okey, yang paling besar sekali adalah mereka kecewa. Kecewa sebab
mereka bukan tak baca Quran. Sebahagian besarnya mereka cuba untuk baca Quran. Sebab bila dah dewasa ni, sebenarnya ada terdetik di hati bila dengar orang boleh baca Yasin kan malam Jumaat, semua baca Yasin, ataupun kalau ada kematian boleh baca sedekahkan Fatihah, sedekah Yasin pada mak ayah kan. Sebenarnya mereka ada terdetik dan mereka cuba untuk belajar. Tetapi kadang-kadang kaedah bila mereka jumpa suatu kelas mengaji dan sebagainya, kelas mengaji ni tidak fokus kepada mereka. Sebab saya tengok ada juga kelas mengaji ni dia umum saja. Maksudnya dia mengajar semua orang tu dengan level yang sama. So bagi orang yang baru nak kenal huruf ni, mereka akan rasa segan dan malu. So apa yang saya belajar adalah kita kena asingkan dulu mereka. Kita kena buat ujian dulu. Tingkat pertama mereka berada di level mana, dan kita kumpulkan biar mereka duduk satu level yang sama. So mereka akan, kalau yang ni tak kenal huruf, kawan sebelah dia pun tak kenal huruf juga. Jadi mereka akan sama-sama bersaing di level yang sama. Jadi tak adalah mereka segan dan sebagainya. Jadi tu faktor yang pertama lah. Menyebabkan contoh, di umur 25 katakan mereka cuba untuk belajar Quran. Tapi bila mereka dah segan, mereka anggap, oh aku ni tak ada harapan lah. Tak ada orang yang boleh mengajar aku. Maksudnya, jadi mereka berterusan begitu sehinggalah umur kadang-kadang umur 30, umur 40, kadang-kadang sehingga wah gemas. Jumpa balik mungkin baru jumpa dengan kawan yang boleh hajar secara personal dan sebagainya. Baru masa tu baru start balik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor keluarga lah. Kan? Kadang-kadang keluarga ni terlalu sibuk yang tak mementingkan tentang Quran. Mereka ni kadang-kadang last baca Quran ni masa sekolah rendah. Kan, masa kafar contohnya. Kan, sebab tu pun sebab wajib contohnya baca Quran. Lepas tu dah tak sentuh dah Quran contohnya, ada juga. Kan. Dan selain daripada tu faktor-faktor dia baca Quran tapi baca surah-surah tertentu lah, surah-surah untuk solat, baca Yasin begitu je. Surah-surah lain ni dia tak baca, begitulah. Jadi tuan, selepas orang cakap, yelah saya nak kalau boleh pengalaman tuan ni sangat berharga lah mengajar student dewasa Quran. Jadi macam kalau saya ada kawan-kawan yang macam ni punya umur kan, macam mana pendekatan yang tuan buat untuk memahamkan dia orang Quran ni penting. Kita alhamdulillah insya-Allah kita tahulah. Hari-hari kena baca. Tapi untuk orang yang macam ni jangankan baca, nak baca hari-hari, nak baca tadi pun tak boleh. Jadi apa dalam 6 bulan tu antara yang tuan pesan kat dia orang? Jangan sekadar 6 bulan ni korang baca, lepas ni dah tinggal. Jadi apa, macam mana kita nak tanamkan pada orang-orang luar sana, pada semualah. Penting kita baca Quran ni setiap hari ni. Lagi-lagi macam contoh hari Jumaat kita ada baca kafi kan. Quran ni dalam hidup kita tak boleh tinggal lah. Lagi-lagi dengan pandemik ni kan, macam banyak orang stres. Jadi Quran dan pandemik ni bagi saya lagilah kena kita banyak baca macam-macam surah, kita kena pendinding diri dan sebagainya. Jadi nasihat tuan pada mereka ni supaya jadikan Quran ni, orang cakap memang satu benda wajib lah setiap hari. Macam mana tuan pesan kat mereka ni? Baik, so kepada yang dah boleh baca Quran, pertama pada yang memang Tuhan bagi rezeki, sebenarnya boleh baca Quran ni satu rezeki yang Tuhan pilih. Jadi kita kena hargai sebenarnya nikmat boleh baca Quran ni. Sebab kalau kita tahu di luar sana ada orang yang tak boleh baca Quran. Ada orang yang dia nak sangat baca Quran. Sampai kan dia pergi masjid, pergi surau, dia ambil Quran, dia riba. Dia riba Quran tu, dia buka, dia gerakkan jari dia. Mulut dia tak bergerak, tak boleh baca. Dia macam tengok surat khabar Cina je. Kan? Sambil dia gerakkan jari dia dekat huruf-huruf tu, dia menangis. Dia menangis. So bila kita kenangkan perkara tersebut, orang yang boleh baca Quran ni, kita kena hargai. Hargai sangat. Tuhan bagi kita boleh baca Quran. Tambah-tambah boleh baca dengan bertajwid yang betul sama sekali. Rugilah kalau kita tak boleh baca, kita tak baca Quran. Sebab ramai lagi yang tak boleh baca. Okey, tu yang bagi yang boleh baca. Yang bagi yang tak boleh baca, yang tak boleh baca Quran, maksudnya yang merangkak-rangkak, yang kategori kedua lah. Boleh baca tapi merangkak, mungkin tajwid sama sekali. Yang ni pastikan ada surah-surah yang kita jadikan favourite. Di samping kita terus belajar lah. Dalam masa kita belajar yang lain, pastikan ada surah-surah yang favourite yang kita boleh baca lah. Contohnya Fatihah, surah Yasin, surah Al-Ikhlas sebagainya lah, yang mana kita boleh baca dengan baik. Ulang baca surah tu. Sebab zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW juga ada sahabat yang ada memilih surah-surah tertentu jadi favourite untuk dia. Kadang-kadang dalam solat sendiri, sebelum baca surah yang lain, dia akan baca surah tu dulu.
Bila Nabi tanya kenapa, dia memang seronok, dia suka baca tu. Jadi Nabi kata dia akan masuk syurga dengan apa yang dia cinta, apa yang dia sayang. So antaranya adalah surah-surah yang kita pilih, yang kita baca. Okey. Dan bagi orang yang tak boleh baca Quran langsung, jangan putus asa. Jangan putus asa, kan? Jangan putus asa. Yang penting selagi mana Tuhan masih belum tamatkan riwayat kita, ada caranya untuk kita boleh baca Quran. Kan? Ada caranya. So carilah guru, cari kawan-kawan. Sekarang ni lagi mudah sebenarnya. Boleh bertalaki ataupun boleh belajar melalui online saja. Tak perlu berjumpa depan-depan. Kan? Tama-tama kita fikir pintu rumah masing-masing je. Yang penting nak baca. Maknanya dekat Facebook tu, katalah ada guru-guru yang boleh baca Quran, boleh PM dia, boleh tak bimbing saya baca Quran. Walaupun kena bayar-bayarlah. Tu untuk kita. Kan? Alhamdulillah, insya-Allah sekiranya kita boleh daripada kita tak kenal huruf langsung, kita boleh mula dengan kaedah Iqra, boleh banyak kaedah-kaedah yang boleh yang kita belajar, kaedah haraki boleh, kaedah al-hira, macam-macam lagi lah kaedah-kaedah yang memang didesain khusus untuk membantu kita belajar baca. Sebab ada satu perkara dulu saya belajar, saya ingat dulu belajar tajwid kan, kita lebih penting pada belajar tajwid dulu kan. Rupa-rupanya belajar tajwid ni adalah satu ilmu, tajwid adalah satu ilmu yang khusus yang boleh diajar hanya kepada orang yang dah boleh membaca. Kan. So step pertama adalah belajar membaca dulu. Bila dah boleh baca Quran, baru kita upgrade belajar tajwid. Jadi sebab itulah kadang-kadang guru-guru Quran ni pun kena tahu perkara ni. So kadang-kadang orang yang baru nak kenal huruf, kita terus hajar panjang pendek, kita terus hajar dengung, menyebabkan tambah-tambah lagi guru saya pesan, jangan kita timbulkan fobia kepada orang baru nak belajar ni dengan nama-nama hukum. Ma'arik li sukun, mak jaiz mufasil, kan? Mak lazim kalimi mukhaffaf. Jadi dia baru je nak kenal huruf ba, huruf ta, kita dah sebut dalam benda tu, menyebabkan dia jadi fobia. Susahnya, kan? Menyebabkan akhirnya mereka akan perlahan-lahan mengundurkan diri. So banyak bila saya antara pemerhatian saya adalah kenapa ramai orang yang mula menjauhkan diri daripada belajar Quran ni, antaranya adalah sebab kegagalan kita sendiri sebagai guru Quran. Dan maknanya kita gagal untuk mengenal pasti level mereka. So kadang-kadang perkara tersebut menyebabkan mereka lebih jauh dengan Quran. So kita muhasabah dirilah pada diri saya sendiri untuk sentiasa belajar lagi bagaimana kita nak kenal karakter atau nak kenal level seorang murid kita, insya-Allah. Jadi itu antara kisah Tuan Zul lah, untuk makluman yang penonton kami dalam buku Relax lah. Kita ada banyak ni dalam ni. Macam tadi banyak, ada 55. 55 kisah. So Tuan Zul, kenapa pembaca di luar sana perlu dapatkan buku Relax lah ni? Pasal bagi saya memang dia sangat kena dengan suasana PKP kita ni. Semua orang dah tak boleh relax. Semua orang cakap dah berlama dah duduk rumah ni. Sampai bila nak relax ni? Tapi kenapa buku Relax lah ni antara orang cakap nak cool down lah sikit. Mungkin tak banyak tapi mungkin bila baca buku ni insya-Allah kita akan rasa lebih relax, lebih tenang hadapi PKP yang berlalu hari-hari ni. Bismillah tuan. Betul. Okey, sebenarnya betul lah. Kita kadang-kadang bila kita terkurung macam ni kan, kita rasa macam bagaimanalah keadaan kita ni kan. Macam mana masa depan kita ni, masa depan pendidikan anak-anak kita ni kan. Jadi bila kadang-kadang kita rasa stres begitu sebab kita dengan keadaan yang ada sekarang ni. Tambah-tambah kes tengah meningkat sekali kan. Jadi kalau kita memikirkan tentang masalah tersebut, kita berada dalam masalah tersebut, memang kita akan tenggelam lah. So buku ni mengajak kita keluar daripada masalah ni dan kita melihat masalah dari luar. Jadi relax. Macam PKP ni ataupun pandemik COVID ini, kalau kita tengok dari sudut sejarah, dulu pun pernah berlaku juga pandemik yang lain yang besar-besar kan, yang menelan jutaan nyawa dan sebagainya. Dan kita tengok bagaimana benda tu sekarang ni dah berakhir. Jadi pandemik COVID-19 ini juga akan berakhir. Kan? Tunggu Allah SWT ada perancangan dia, dah ada tempoh masanya.
So kita berada di dalam ini, insya-Allah satu hari nanti perkara ini akan berakhir dan angka-angka tersebut akan menurun dan menghilang, insya-Allah. InsyaAllah, betul. Amin. Jadi, bila kita berfikir begitu, sementara kita tunggu perkara ni habis, kita plan. Bagaimana kita nak isi. Kan? Mengikut keadaan semasa, kita nak isi bagaimana. Jadi, buku ini sebenarnya menerangkan tentang ujian-ujian ataupun konflik-konflik dalam hidup yang berlaku, yang dikumpulkan sini lebih kurang dalam 55 kisah lah. So kita boleh pilih yang mana yang kena dengan kita, yang kita hadapi sekarang ni. Contoh ada yang masalah hutang. So Bonda Nur ada tulis kisah dia tentang hutang. Bagaimana dia dia berdepan dengan dia tulis buku tentang misi 48K. So Bonda Nur berdepan dengan perkara tersebut dan bagaimana dia berjaya keluar. Kan? Contoh ada juga orang yang diberi tanggungjawab, diberi tugas, kan? Sedangkan dia tak pernah melakukan tugas tersebut, dia beri tanggungjawab untuk asaskan sebuah sekolah swasta, sedangkan dia tak ada background pun, dia doktor, kan? Tapi kenapa dia boleh akhirnya dia berjaya untuk laksanakan dan sekolah tu berlangsung dengan baik. So kadang-kadang kita ni tertekan sebab bos kita bagi suatu tugasan yang kita tak pernah buat, tak ada pengalaman. So jangan stres. Ada ditunjukkan bagaimana step by step. Contoh buku yang cerita ditulis oleh Dr. Khamizi. Dia tulis tentang sekolah ekspres kami. Dia tulis tu. Terus antara yang kita boleh belajar adalah bila kita tak tahu tentang satu perkara tu, belajarlah daripada orang yang pernah buat. Kan? Kita pergi buat lawatan, benchmark dekat sekolah-sekolah yang dah ada. So kita belajar dengan mereka. Step pertama, kita nak buat apa? So jangan duduk sendiri terperuk, rasa sedih, aku tak boleh buat ni. Kan? So stres dengan sendiri, tak boleh. So insyaAllah boleh atasi. So sebenarnya dalam buku ni ada juga cerita tentang yang ringan pun ada, yang berat pun ada, yang masalah ada. Contoh, ada yang pergi buat ujian memandu, tak lepas-lepas. Sampai 7-8 kali tak lepas-lepas. Ada orang stres dan fed up, tak nak lah. Tapi kenapa dalam cerita ni ada sahaja orang yang boleh positif dengan perkara tersebut dan akhirnya berjaya. Kan? So kita boleh belajar. So Bonda Nur sebenarnya pesan pada kami ada satu perkara. Dia kata ujian Allah ni, dia hanyalah dia walaupun kita nampak ujian Allah ni banyak, berjuta-juta jenis ujian, tetapi ia hanyalah gabungan daripada nombor-nombor 1 hingga 9. Kan? Kombinasi. So jenis-jenis ujian ni sebenarnya lebih kurang sama je kita ni. Yang ni berkaitan dengan hutang, yang ni berkaitan dengan tak ada duit nak hantar anak sekolah, tu berkaitan dengan duit. Contohnya, yang ni ada orang dengki dengan dia, yang ni orang sihir dia. So ada lebih kurang sama begitu. So bila kita baca perkongsian kisah dalam buku-buku, kadang-kadang kita boleh relate dengan keadaan kita. Dan kita dapat idea. InsyaAllah dia boleh membantu kita untuk keluar dan bangkit cari penyelesaian, insyaAllah. Jadi tuan, itu istimewanya jual sendiri tak buku ni? Kalau nak dapatkan ni macam mana? Okey, buku ni saya pun ada jual dekat Galeri Ilmu lah. Boleh dapatkan dekat kedai-kedai buku, insyaAllah. Dekat online kan. Galeri Ilmu pun ada dropship dia. Dan Galeri Ilmu sendiri boleh ada ni kan untuk delivery. Dan dekat Bonda Nur, Akademi Bonda Nur ada dropshipper Bonda Nur. So sebenarnya just type je. Dekat Shopee pun ada kalau tak silap saya. Kan Shopee dekat yes. So sekarang ni sangat mudah untuk kita dapatkan buku-buku pilihan kita. Kan insya-Allah dapatkan segera sebab posting pun tak mahal. Kalau biasa kita pergi kedai buku, kita kena top up minyak dan sebagainya kan, isi minyak dan kena pergi makan dan sebagainya. Dari kos dia kadang-kadang lebih jimat kita order online. So simple saja sekarang ni, insya-Allah. Boleh dapatkan. Jadi buku ni pun sebenarnya ramai tak tahu. Dekat IG ni, kalau perasan, dekat profile tu dah ada view shop tau. Tekan view shop, dekat galeri tu klik je. Nak relax lah ke, check it out apa nama tadi. Lagi satu apa? Check it out, relax lah. Lagi satu. Satu lagi adalah apa tu? Ada 3 kan? Cayuk. Cayuk. Cayuk, relax Yes. lah. Type je dekat view shop kami. InsyaAllah, keluar nanti. Follow lah dia punya step by step. Jadi Tuan Zul, terima kasih perkongsian walaupun orang cakap kisah salah satu daripada 55 ni. Tapi bagi saya, perkongsian pengalaman mengajar Quran tu sangat-sangat bermakna lah. Sebab kita tahu
Alhamdulillah kita dapat baca. Tapi sebenarnya ramai lagi di luar sana yang tak tahu baca Quran. Jadi macam mana Tuan Zul nak si budaya daripada seorang bomber jadi penulis, Tuan Puan pun sama. Nak si budaya, tak boleh baca Quran, katalah boleh belajar dengan macam-macam orang cakap teknologi sekarang kan, online semua boleh. Jadi semua atas kita. Jadi terima kasih. Tu siapa tu? Apit tu, rasa pelatih Tuan tu. Terbaik Tuan. Jadi terima kasih semua yang follow kami petang ni. Baik. Saya akan letak dekat IG story. Boleh, siapa yang tak sempat tengok di awal, tengok dekat IG story. Jadi kita jumpa minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Ini dia watak utama kita. Abang Bomber sayang kamu. Siapa orang dalam ni? Yes. Kita nak sembang minggu depan insyaAllah. Jadi Tuan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Cik Amir. Terima kasih Galeri Ilmu. Terima kasih yang sudi menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.